Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Terengganu menentang Kuching City dalam saingan suku akhir Piala FA, yang mana Terengganu menang 4-1 pada perlawanan ini dan layak ke separuh akhir untuk bertemu dengan Selangor bagi merebut slot ke AFC Cup sekiranya menjadi juara Piala FA pada season kali ini. So, persaingan untuk ke Asia pada season hadapan nampaknya akan menjadi lebih mencabar apabila JDT dan juga Penang akan merebut slot ke final juga. Siapa yang menang, maka mereka lah yang layak ke AFC Cup pada season hadapan. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Terengganu. Apakah perkara yang saya suka dan saya boleh highlightkan tentang pasukan Terengganu pada perlawanan semalam? Yang pertama yang saya suka adalah tentang peranan Petrus Shitembi, yang mana pada perlawanan semalam Shitembi menunjukkan satu corak permainan yang sangat-sangat bagus, sangat-sangat positif kepada bahagian tengah pasukan Terengganu dalam menggerakkan serangan untuk pasukan Terengganu, yang mana peranan yang dilakukan oleh pasukan ataupun Shitembi kepada pasukan Terengganu lebih bertindak sebagai wide attacking midfielder. Apakah yang dimaksudkan dengan wide attacking midfielder ni? Beliau lebih kepada untuk memberi support di bahagian kanan pasukan Terengganu ketika pasukan Terengganu mencipta gerakan di bahagian kanan. Dan kita boleh tengoklah overall game memang Shitembi banyak mencipta gerakan dan juga memberi support kepada Faisal Halim dan juga Azam Azmi di bahagian kanan dalam menyerang pasukan Kuching City. Dan peranan beliau ni lebih kepada link up antara bahagian tengah kepada bahagian sayap, yang mana kita boleh tengok Azam Azmi, Faisal Halim dan juga Petrus Shitembi saling connect antara satu sama lain ketika mereka build up di bahagian kanan. So, peranan Shitembi bukan sahaja tertumpu di bahagian kanan, sebaliknya beliau juga banyak involve dengan gerakan di bahagian tengah untuk membantu Manny Ott. So, bagi saya memang Shitembi antara playmaker yang terbaik untuk pasukan Terengganu pada perlawanan semalam dalam menggerakkan serangan ke arah pasukan Kuching City. Dari segi passing accuracy, beliau mempunyai passing accuracy yang tepat, yang mana kita boleh tengok sama ada true passing ataupun long ball ataupun crossing yang dilakukan oleh Shitembi banyak tepat kepada pemain-pemain serangan Terengganu. Beberapa kali hantaran true ball kepada Faisal Halim berjaya disambut dengan baik oleh Faisal Halim. So, benda tu memang sangat positif lah kepada Shitembi, dan crossing beliau pun memang on point, yang mana beliau berjaya membaca gerakan daripada Kipre untuk menjaringkan gol yang kedua untuk pasukan Terengganu pada perlawanan semalam. So, overall Shitembi berjaya untuk menjalankan tugas yang sangat baik di bahagian tengah ataupun lebih tertumpu kepada bahagian kanan bagi link up ataupun connect antara satu sama lain ketika Terengganu menyerang pasukan Kuching City di bahagian kanan menggunakan Faisal Halim dan juga Azam Azmi. Itu perkara pertama yang saya suka tentang pasukan Terengganu. Yang kedua yang saya suka tentang pasukan Terengganu di bahagian tengah pada perlawanan semalam adalah apa yang dilakukan oleh coach Nafuzi Zain adalah satu perkara yang gamble sebenarnya apabila beliau meletakkan 3 attacking minded di bahagian tengah, iaitu Zul Ashraf, Manny Ott dan juga Shitembi, yang mana kita tahu ketiga-tiga player ni memanglah pemain yang ofensif ataupun lebih berperanan untuk membantu bahagian serangan berbanding untuk bertahan seperti mana peranan Habib Harun. So, kita boleh tengok satu perkara yang dilakukan oleh Nafuzi Zain agak berisiko pada perlawanan semalam, tetapi risiko tersebut berjaya diterjemahkan kepada kemenangan. Jadi boleh saya katakan tindakan yang dilakukan oleh Nafuzi Zain boleh katakan memang yang Terengganu sebenarnya mensasarkan untuk all out attack ataupun memang untuk control game di bahagian serangan bagi membantu bahagian serangan mencipta gerakan-gerakan yang berbahaya ke arah gawang Kuching City lah, berbanding untuk memfokuskan kepada bertahan. So, semalam memang nampak Terengganu yang di bahagian defend mereka serahkan semuanya kepada back 4 berbanding untuk bahagian tengah buat kerja bagi membantu bahagian pertahanan. Dan yang paling penting, pertukaran di second half pun kita nampak yang Nafuzi membawa masuk Kipre dan juga Nik Sharif ketika minit dah 60 lebih, dan kita pun faham lah
yang mana apabila Nik Sharif masuk, Faiz Nasir yang akan ganti tempat Zul Ashraf, maka memang fokus point Terengganu ketika itu adalah more to attacking, bukannya untuk bahagian tengah membantu bahagian pertahanan sangat. Dan di minit-minit akhir barulah Nafuzi buat pertukaran membawa masuk Azali, yang mana apabila bawa masuk Azali Nullah tu barulah untuk lebih kepada defense, sebab masa dah nak habis, takut Kuching City tingkatkan serangan dan lakukan comeback. So nampak point dekat sini apa yang saya nak katakan, Zul Ashraf diletakkan di sebagai first half, dan juga di second half Faiz Nasir ditolak bermain di tengah adalah keutamaan Nafuzi untuk menyerang pasukan Kuching City, bukannya memfokuskan kepada bertahan. So mereka ni memang nampak kerja di bahagian tengah memang fokus serang, bukannya lebih fokus kepada bertahan. Itu perkara yang kedua lah saya suka tentang Terengganu, berani ambil risiko untuk attack dan berani untuk korbankan posisi ataupun role defensive midfielder kepada pemain yang selalu bermain sebagai nombor 10 ataupun attacking midfielder, adalah satu risiko yang sangat-sangat berani diambil oleh Coach Nafuzi. Tetapi hasilnya menang 4-1 lah, sebab semuanya menyerang. Itu yang kedua yang saya suka tentang TFC. Yang ketiga, apa yang boleh saya katakan tentang TFC pada perlawanan semalam adalah di bahagian winger mereka, iaitu kita boleh tengok, kita cerita tentang first half dulu, iaitu tentang Faisal Halim dan juga Faiz Nasir. Yang mana untuk Faisal Halim, beliau adalah typical winger yang memang kita tahu dia boleh jadi inverted winger, dia boleh buat larian diagonal run yang bagus, boleh bawa masuk dalam kotak penalti dan crossing. Dan Faisal Halim banyak diguna pakai untuk melakukan serangan di bahagian wide area dengan true passing ataupun menggunakan kelebihan yang ada pada beliau daripada segi dribbling, ball control dan juga pacing, iaitu kelajuan lah. Dan banyak kita tengok di bahagian kanan memang Terengganu attack menggunakan Faisal Halim sedemikian, yang mana Faisal Halim akan menggunakan kelajuan beliau untuk beat pertahanan pasukan Kuching City, untuk buat larian-larian di belakang pertahanan ataupun larian-larian yang boleh untuk beliau menerima hantaran daripada Petro Jambi dan sebagainya. Itu corak permainan di bahagian kanan lah. Cumanya apa yang perlu diperbaiki oleh Faisal Halim adalah daripada segi final passing, yang mana kita boleh tengok beberapa gerakan yang dicipta oleh Faisal Halim di bahagian kanan memang sangat-sangat bagus, dah berjaya beat 2-3 player, tetapi kadang-kadang crossing ataupun cutback ataupun passing yang dilakukan oleh Faisal Halim ke dalam kotak penalti tak berjaya untuk menjumpai sesiapa di dalam kotak penalti, ataupun senang mudah tak menjumpai target man lah. Bukan disebabkan target man tak berada dalam positioning yang betul, tetapi kadang-kadang passing yang dilakukan tu terlalu jauh, tak tepat dan sebagainya. So Faisal Halim boleh improve that part untuk menjadikan beliau lagi better sebagai seorang winger, sebab beliau dah ada kelebihan daripada segi kelajuan dan juga ball control. Manakala untuk bahagian kiri ketika first half, iaitu Faiz Nasir. Faiz Nasir ni typical player yang memang kita tahu dia bertubuh kecil. Kalau awak tengok video saya yang lepas-lepas pun, awak akan faham apa yang saya akan maksudkan tentang Faiz Nasir. Faiz Nasir lebih bertindak untuk menjadi player yang hold up game di bahagian tengah ataupun di bahagian kiri, dan dia lebih kepada fast winger, yang mana orang kata apa, kelebihan ataupun credibility beliau adalah diletakkan sebagai orang yang connect antara bahagian tengah dan juga bahagian winger. Beliau tak ada ability untuk beat player dengan kelajuan yang ada, sebab kita tahu speed yang ada pada Faiz Nasir kurang, tetapi daripada segi ball control, daripada segi positioning beliau memang bagus, daripada segi passing beliau memang bagus. So kebanyakannya Faiz Nasir akan bertindak untuk masuk ke bahagian tengah untuk link up antara bahagian tengah dan juga bahagian winger. Tetapi posisi winger tersebut akan diambil alih oleh Alif Zakaria, yang sama ada beliau akan bertindak untuk membuat overlapping ataupun underlapping. So memang kita boleh nampak lah di bahagian kiri memang Faiz Nasir adalah player yang bila dapat bola dia akan lebih kepada untuk cut in masuk ke bahagian tengah berbanding untuk dribbling dan juga penetrate di bahagian wide area seperti mana Faisal Halim lah. And so kat situ dah nampak lah kreativiti pasukan Terengganu untuk attack di bahagian sayap dengan cara yang berbeza. Bahagian kanan macam ni, bahagian kiri macam ni. Tu di first half. Di second half kita boleh tengok apabila kemasukan Nik Sharif Hasifi, yang mana kemasukan Nik Sharif Hasifi mengambil alih tempat Faiz Nasir, dan Faiz Nasir dipush untuk ke bahagian tengah. Apabila Nik Sharif Hasifi ni, dia corak permainan pun lebih kepada Faiz Nasir, yang mana Nik Sharif Hasifi beliau tak ada speed yang boleh untuk bukan beliau tak ada speed, beliau ada speed, tetapi daripada segi kelincahan beliau seperti Faisal Halim memang nampak berbeza lah. Beliau tak boleh nak beat dalam situasi one on one situation sebab beliau tak ada kreativiti dalam dribbling, ball control. Tetapi apakah kelebihan yang ada pada Nik Sharif yang menyebabkan
Coach Nafuzi suka guna dia di bahagian kiri. Antara kelebihan yang ada pada Nik Sharif ni adalah daripada segi passing accuracy dan juga vision. Kalau kita lihat kepada gol ketiga dan juga gol keempat pasukan Terengganu pada perlawanan semalam, memang peranan Nik Sharif ni dia paling efisien adalah ketika kedudukan counter attack. Yang mana kita boleh tengok apabila Nik Sharif berjaya intercept bola yang cuba dilakukan hantaran oleh Kuching City, Nik Sharif dapat bola, dia bawa bola pergi depan dan true passing kepada Kipre itu adalah true passing yang sangat lawa bagi saya, dan dia mempunyai passing accuracy yang tepat dan juga vision yang lawa. So dia dah boleh agak kalau dia passing kat sini, Kipre boleh ligan dan sebagainya. Itulah kelebihan Nik Sharif, yang mana ketika counter attack beliau boleh bawa bola ke hadapan, dan passing ataupun final passing beliau ke bahagian hadapan itu boleh dikatakan sebagai killer passing. Dan gol yang kedua gol yang keempat pasukan Terengganu, kita boleh tengok Nik Sharif berjaya menjumpai Faisal Halim yang berada di bahagian tengah. So memang kat situ kelebihan Nik Sharif. So peranan Nik Sharif pun bila diletakkan di bahagian winger, beliau lebih suka diletakkan ataupun diarahkan untuk kain masuk lebih ke dalam. Sebab apa? Sebab dia yang akan attract player lawan untuk dekat dengan dia, dan dia akan create space kepada bahagian serangan. So dia akan passing kepada bahagian kosong ataupun kepada bahagian serangan tersebut lah. Dia lebih kepada open game, dia lebih kepada orang yang connect. Semacam peranan macam Faiz Nasir, lebih kepada fast winger berbanding Faisal Halim. Sebab kita tahu Nik Sharif dah beberapa game saya tengok. Sebab apa saya tak kata dia adalah typical ataupun true winger, sebab banyak game yang dia main, dia tak ada buat diagonal run, dia tak ada buat larian di belakang pertahanan dan sebagainya. Dia lebih kepada dia punya, orang kata apa, dia punya kelebihan, dia punya advantage adalah daripada segi passing accuracy dan juga vision serta positioning. So dia memang bagus daripada bab-bab tu. Sebab tu Nik Sharif diletakkan di bahagian kiri, Faiz Nasir masuk ke bahagian tengah. Itu yang ketiga mengenai Terengganu di bahagian sayap. Yang terakhir, apa yang boleh saya katakan, yang keempat lah. Yang keempat yang boleh saya katakan tentang pasukan Terengganu adalah di bahagian mereka punya fullback, Alif Zakaria dan juga Azam Azmi. Mereka berdua ni bagi saya antara fullback yang genius, yang boleh dikatakan dari segi pembacaan game mereka padu. Daripada segi involve, mereka tahu mereka punya timing, bila mereka perlu naik, bila mereka perlu bertindak untuk menjadi fast fullback, iaitu overload di bahagian tengah, dan mereka juga tahu bila mana mereka perlu jadi ofensif untuk buat overlapping ataupun underlapping bagi support kepada bahagian attacking. Benda ni lah yang kita nampak kepada ataupun memberi variation gameplay yang baru kepada pasukan Terengganu di bahagian fullback. Sebab apa? Sebab kedua-dua player di bahagian kanan dan bahagian kiri, Alif dan juga Azam, mereka antara player yang genius dan player yang boleh adapt into the game mengikut kesesuaian mereka. So mereka pandai untuk set bila timing mereka nak kena naik ke atas, bila mereka nak kena masuk ke tengah, bila mana mereka nak kena comeback ataupun balik kepada mereka punya position, nak recovery balik mereka punya position, nak recover balik. So benda tu memang sangat-sangat efektif lah. Kalau boleh saya kata Azam Azmi semalam, kita boleh tengok bila timing dia naik, dia akan tahu bila mana dia perlu berada di wide area untuk buat overlapping, bila mana dia perlu masuk ke dalam kotak penalti untuk jadi numbers of player yang boleh bantu bahagian attacking. Dia boleh tahu bila mana dia perlu turun balik untuk cover dia punya tempat. Dia perlu tahu, dia tahu bila mana dia perlu buat untuk tambahan di bahagian midfield. Dan benda sama yang berlaku kepada Alif Zakaria. Beliau tahu bila mana dia perlu masuk untuk tambah jadi player di bahagian midfield, untuk backup, untuk buat overlapping, buat support, buat underlap. So memang boleh dikatakan fullback pasukan Terengganu ni walaupun muda, tetapi corak permainan mereka ni matang. Mereka tahu untuk defend, mereka tahu untuk menyerang. Time to attack, time to defend, mereka memang orang kata apa, perfect timing. Cumanya mereka perlu konsisten lah dalam aksi setiap game untuk Alif dan juga Azam Azmi. Sebab mereka dah memang ada corak permainan yang versatile, yang boleh tahu timing bila nak menyerang, timing nak bertahan. So benda tu dah bagus untuk pasukan Terengganu. Dan mereka perlukan lagi pendedahan di peringkat Terengganu, terutamanya di Liga Super. Dan kalau ada peluang main kat Asia, mungkin benda tu boleh bantu mereka untuk improve lagi gameplay mereka jadi lebih matang dan jadi lebih better. So itu yang saya mengharapkan, yang Terengganu ada peluang nak ke Asia, sebab mereka ada player-player yang berbakat. Dan yang terakhir yang saya suka tentang Terengganu adalah mengenai pertukaran yang dilakukan oleh Coach Nafuzi, iaitu membawa masuk Kipre menggantikan Kepa Sherman. Pada perlawanan ni kita boleh nampak lah yang Kepa Sherman seakan-akan tak beberapa memberi impact yang positif kepada bahagian attacking pasukan Terengganu. So pertukaran dimasukkan Kipre. Pada mulanya secara jujurnya saya menyatakan dalam hati, oh Kipre masuk ganti Kepa, saya merasakan sesuatu yang
saya rasa yang Kipre tak mampu nak bagi import yang positif sangat. Sebab apa? Sebab kita tahu performance Kipre sebelum ni macam mana. Sebab itulah Kepoh yang diletakkan sebagai first 11. Tetapi semalam apabila Kipre dimasukkan mengganti Kepoh, nampaknya Kipre boleh dikatakan kembali kepada on form dia balik, yang mana dia boleh buat kerja yang mana Kepoh tak boleh buat. Iaitu apa dia? Iaitu kita boleh tengok daripada segi positioning, off ball movement dia, dan juga check in check out dia, yang mana dia boleh hilang daripada marking player, man marking, dan dia berjaya keluar daripada marking yang dilakukan oleh pertahanan Kuching. So overall memang masuk Kipre tu positif side di bahagian serangan, nampak lebih efektif, nampak lebih menyerang. Kita boleh tengok bagaimana Kipre lepas daripada man marking, beliau punya off ball movement, beliau punya positioning tu tak termasuk lagi dengan dia punya finishing, memang padulah bagi saya. So kemasukan Kipre adalah satu tindakan yang memang tepat dilakukan oleh Coach Nafuzi untuk baiki bahagian serangan pasukan Terengganu. Itu yang boleh saya katakan tentang pasukan Terengganu. Overall memang saya sukalah Terengganu punya gameplay. Untuk kelemahan mungkin mereka perlu lebih fokus sikit lah di bahagian pertahanan. Kalau tak jadi mistake macam semalam yang gol Kuching City dapat tu, kan memang mistake lah. So benda tu boleh difokuskan lagi. Yang kedua, kemungkinan mereka punya orang kata apa, mungkin ramai tak suka tentang peranan Zul Ashraf. Tetapi kita kena ingat balik, poin saya yang kedua, Terengganu lebih memfokuskan poin kepada attack untuk menyerang di bahagian tengah. So bagi saya Zul Ashraf memainkan peranan yang dah bagus, and cumanya sebab mungkin dia tak berapa selesa di bahagian posisi tersebut, so dia kena balance antara bertahan dengan menyerang. So dia nampak seakan-akan kekok lah, tapi apa-apa pun thumbs up lah sebab dia boleh buat kerja tu, and jadi itu untuk pasukan Terengganu. Untuk pasukan Kuching City pula, semalam Kuching City sebenarnya mereka bermain dengan agak baik, cumanya apa yang menjadi masalah adalah di bahagian final third, yang mana mereka cuba untuk bermain sit deep dan juga counter attack ataupun long ball untuk menyerang pasukan Terengganu. Tetapi di bahagian final third mereka tak boleh link up dengan baik antara long ball ataupun bahagian serangan tu, tak ada support yang banyak untuk mereka menggerakkan serangan ke arah gawang Terengganu lah. Itu yang menjadi fatal ataupun menjadi orang kata apa, fatal mistake ataupun mereka punya kesilapan besar lah dalam perlawanan. Sebab kalau nak main long ball, nak main counter attack, mereka perlu ada numbers of player yang cukup untuk counter pemain-pemain Terengganu. Tapi pemain-pemain Terengganu di bahagian pertahanan pula berdisiplin. So susahlah mereka nak beat, nak harapkan Kamara seorang pun tak boleh nak buat apa. Banyak kena main marking dengan Azim ataupun Syarul Nizam sahaja. So Kamara pun tak ada dalam kedudukan yang bebas untuk menerima bola dalam kedudukan yang senang untuk dia lakukan counter. Tetapi untuk defense pula, defense shape Kuching City awal-awal bagus, tapi masuk minit 50-60 macam tu mereka dah longgar lah. So kat sini apa yang boleh saya katakan, beza, the quality is there, ada quality yang ditunjukkan oleh Kuching City, tetapi perbezaan quality memang ketara lah antara Kuching City dan juga pemain attacking pasukan Terengganu. Memang nampak beza. As a orang kata apa, professional club dengan professional club, mereka dua adalah professional, tetapi daripada segi experience dan juga quality, Terengganu lagi better berbanding Kuching City. So Terengganu deserve a win dah semalam. So itu saja ulasan saya. Harap Terengganu boleh kekal konsisten untuk bertemu dengan Selangor di separuh akhir nanti. Assalamualaikum.